nanti you all masuk balik especially nama yang keluar tu. Okay, cikgu remove, minta Hafizah nanti masuk semula Okay, sama juga Izzadin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day guys. Okay, today is 9 February 2021. So we are going to continue our lesson for tutorial mode today. So we're going to continue discussion to page 23. Okay, so this is a page 23 question. Okay, so page 23, the question is to define algorithm. Okay, define algorithm. Okay, so what is algorithm? Algorithm is the sequence of steps. Okay, sequence of step to solve a problem. Okay, ataupun you can see the answers here. An algorithm is a sequence of well-defined steps to solve problem. An algorithm is a step-by-step instruction that will transform input into output. Okay, copy this guys. Okay. You can merge these two sentences. The first one, algorithm is a sequence of well-defined steps to solve problem. Algorithm step-by-step instruction that will transform input into output. Okay, Hafizah dengan Izhar dah masuk belum? Tadi kena remove sebab ni terpaksa Tadi terpaksa remove sebab cikgu start recording, dia kata kena auto remove dulu and then you boleh masuk semula. Okay, done? First question done? Okay, second question. State the purpose of algorithm. So, what are the purpose of algorithm? Why we need this algorithm? Okay, I want your opinion to answer this. Why we need algorithm? Why is algorithm is important for programmers? To find the best possible way of solving a problem. Okay, to find the best possible way to solve a problem. Lain? Other answers? Why this is very important? Algorithm is very important before we start to code. Why guys? Why guys? Come on, pagi-pagi ni jangan beku sangat, jangan freeze sangat. Bangun, jangan sambil baring, duduk. Duduk dan dengar, jangan baring. Nanti bila baring tu idea tak datang. Okay, sit down properly and then I want you give me your idea. Why algorithm is very important? Panggil tak nak jawab, panggil korang. Okay. I Natasha, why is very important? In your opinion, why is very important? Itu je jawab. Je. Saya pun tak sure, sir. Tak sure. Tak sure. Yang apa yang awak tak sure tu awak cuba bagi. Yang tak sure tu. Cikgu nak dengar jawapan tak sure tu. Sekejap sir. Sekejap Okay, Amirul Hakim. Sementara tunggu Ain Natasha. Amirul Hakim. Nama A ni habislah kena panggil awal. Amirul Hakim. Ya, saya sir. Okay, in your opinion, why algorithm is important? Sekejap sir. Sekejap juga. Okay, Ain Natasha balik cepat. Apa jawapan anda? Easy to understand. Easy to understand kalau Untuk dibaca. Untuk? Dibaca for each reader. Untuk apa Suara awak jadi robot pula tadi. Apa dia? Untuk apa? Easy to understand for each reader. Easy to understand for siapa reader dia?
kita. Programmer lah. Programmer, ya. Okay, siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa yang buat flowchart dengan pseudocode tu? Adakah programmer buat sendiri? Jadi dia easy to himself to understand lah. He himself to understand. Yep. Dia buat untuk dia mudah faham. Isn't it? Betul? Serius? Okay, tak apa. Okay, thank you for the opinion. Sebab tu dia kata tak sure kan. Okay, Amirul Hakim. Apa jawapan awak? Amirul Hakim. Tu nama A ni memang kena lah dulu. Amirul Hakim. Yes, sir. Okay, apa jawapan awak? Bagilah opinion. Help to create efficient and error-free program. Help To create efficient and error-free program. help to create an efficient and error-free program. Okay, boleh terima. Okay, kita panggil lagi. Ingat nama A je kena ke? Kita panggil nama yang bawah-bawah pula. Okay, Siti Khadijah. Yes, sir. Okay, your opinion? Why? Saya dah cakap tadi. Awak dah cakap? Yeah, we still find the best Okay, possible way. Okay, thank you. Wani Okay. Arifin. Wani Yes, Arifin. sir. Okay, your opinion? Simple, easy to understand, not be proficient in computer programming language. Okay, easy to understand, simple. Okay, tapi what really importance of algorithm actually Apa sebenarnya kepentingan algorithm? Okay, memang algorithm tu easy to understand, easy to follow the step by step Okay, tapi the really most important algorithm is to plan. Okay, we as a programmer, okay, macam yang Ain cakap tadi lah, dia buat flowchart untuk diri dia sendiri. Dia ada two situation lah, there are two situation. Okay, situation number one, the flowchart is made ataupun the pseudocode is made by the programmer himself. Okay, there are another situation where the flowchart or the pseudocode is being made by others, and then the details given to the programmer to run to type the codes. Okay, there are two situations lah. Okay, so for the first situation, actually the flowchart and the pseudocode helps the programmer himself, okay, to structure, to plan the program. Okay, dia membantu programmer tu untuk menstrukturkan program dia, nak buat mana dulu, nak buat macam mana, nak buat apa, dan merancang program dia akan berjalan macam mana lah. And for the second situation yang orang lain buatkan tu, so it's help the flowchart and the pseudocode will help them to understand because the flowchart is using the diagram, using the shapes and flows, so it really easy to understand. Okay, and the programmer looks at the flowchart so he can understand what are the flow that he needs to do. So the programmer cannot change. The programmer must follow according to the flowchart. So dia ikut je lah buat program bergantung kepada flowchart yang diberikan. Okay, dia tak plan benda tu tapi dia follow the instruction lah. Okay, so these are the importance of flowchart ataupun importance of algorithm. Okay, tapi kita tengok skema jawapan. Sebab this is an open question guys. Jangan takut nak jawab open question macam ni Open question means that there are a lot of answers as long as your answer is logic and your answers is correct. Kadang-kadang logik tapi tak betul tak boleh juga Kadang-kadang betul tapi tak logik lagi tak boleh kan. So dia mesti logik dan mesti correct lah. Okay, so these are the answers yang dalam skema yang cikgu dapat ni.
The main purpose of algorithm is to define the procedural logic of an algorithm in a simple, easy to understand for readers who may or may not be proficient in computer programming language. Okay, so targeting the easy to understand for it readers, simple and easy to understand for it readers. Okay, tapi yang jawapan cikgu kata yang easy for programmer to plan semua tu pun boleh dimasukkan lagi sebagai tambahan. Okay, Hafiza dengan Izhar tak masuk lagi ke? Tadi dah kena kick tadi tu. Cikgu bukan sengaja nak kick Oh, Izhar dah ada. Hafiza? Hafiza tak masuk lagi? Yes, sir. Oh, dah. Okay. Sorry, tak perasan. Depan ni je. Okay, so let's continue for the second question. Okay, second question is describe two techniques to represent an algorithm. Siapa nak bagi jawapan? Dua teknik dalam algorithm ni. Siapa tahu? Flowchart dengan pseudocode. Yes, flowchart and pseudocode. Semua student cikgu harap-harap memang dah tahu benda ni There are two techniques which is flowchart and pseudocode. Okay, next question. Give reason why flowchart is more popular in representing algorithm. Kalau you sendiri pun, you rasa flowchart lagi best ke pseudocode lagi best? Flowchart. Okay, so kalau you kata flowchart lagi best, maknanya apa reason dia? You boleh empathy soalan ni, jadikan soalan ni dalam diri you. Kenapa you kata flowchart tu adalah terbaik ataupun popular? Kenapa? Easy to understand. Mudah faham, easy to understand. Tapi kena kata compare lah. Kena bagi tahu sebab kenapa dia easy to understand. Because it's a combination of graphical shapes and arrows. Where we can directly see the shape, the arrows, comparing to the pseudocode which is only contains of statements ataupun sentences. Okay, tu cara dia lah. Kita kena bagi tahu, jangan kata mudah, senang faham. Dia agak kabur jawapan tu. So mudah senang faham tu kenapa? Mudah and senang faham because the usage of graphical shapes and arrows. Okay, comparing dan kita bandingkan dengan satu lagi teknik, comparing to pseudocode which is only contains sentences. Okay. Alright, okay, kita tengok skema jawapan. Okay, so flowchart is a graph consisting geometrical shape that are connected to by flow line. Okay, ni jawapan ni okay, cikgu rasa better you buat jawapan sendiri. Jangan hafal jawapan ni Bila soalan terbuka macam ni, okay, you can use your own words tapi make sure your explanation is detail. Maksudnya jangan bagi jawapan yang hanya samar. Samar tu maknanya hanya surface saja. Jangan bagi jawapan macam tu. Jawapan you all mesti lebih detail. Okay, welcome Amin. Amin key in attendance. Cikgu paste dekat dalam chat boleh check the code and the mode for today. Okay, so bagilah jawapan yang lebih detail mengikut kefahaman anda. Sebab ini adalah open question, dia nak tanya kefahaman you all. Sometimes kalau you main hafal saja tanpa you faham, nanti contoh ayat ni a flowchart is a graph consisting of geometrical shape that are connected by flow lines representing algorithms. Sometimes you malas nak faham, you hafal saja. Kadang-kadang you hafal, ayat you jadi tonggal langgang. So cikgu tak nak macam tu. Please faham dulu and then barulah hafal supaya you tahu apa yang you tuliskan dalam answers tu. Okay, next. Prepare a problem analysis, write pseudocode, draw flowchart for given problem. Okay, ni baru kita masuk pada IPO, pseudocode and flowchart. Okay, so soalan yang pertama kita dah pernah buat dah sebelum ni. Calculate and print the volume of sphere
based on the formula given below. Yesterday pun kita dah buat soalan ni dalam bentuk coding. Okay, tapi sekarang ni, hari ni, waktu ni cikgu nak you all buat sekarang. Take out a piece of paper. Okay, do the IPO, do the pseudocode, and do the flowchart now. Everybody, everyone take out a piece of paper. Okay, buat sekarang sebab ramai yang tidak hantar dekat dalam GC. Okay, so cikgu nak you buat sekarang. Okay, kalau yang dah buat boleh just show saja apa yang telah you buat tu. Okay, cikgu bagi you all masa 5 minit. Okay, buat soalan yang pertama sekarang. IPO, pseudocode and flowchart. You all tahu tak? You all punya UPS nanti dia akan tanya pseudocode flowchart So make sure practice pseudocode flowchart. Dia tak tanya coding lah practice pseudocode flowchart dulu. Bila UPS 3, UPS 1 bila? Minggu ke? Minggu ke berapa? Jawablah seorang. Kalau depan mata ni memang kena sebat ni. Minggu ke-6, sir. Minggu ke-6 You all dalam online pun nak jawab segan-segan Apa nak segan? Oh, baru bangun Haikal, Assalamualaikum. Assalamualaikum Haikal. Are you here? Haikal, are you here? Hilang pula. Assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam, sir. Baru bangun ke? Just awake ke Haikal? Okay, tak apa. Sorry. Tak apa. Cikgu tanya je. Okay, Haikal sekarang ni Haikal isikan attendance dulu Dia punya mode tutorial code dia belajar algo. Right, sir. Next time jangan macam ni lagi Dia dah pukul 9 suku dah ni. You all snap soalan ni, cikgu nak buka benda lain. Siapa yang tak dapat soalan ni, snap. Ataupun tengok page 23. Ni soalan page 23 snap gambar Cikgu nak buka benda lain ni. Okay, nak tengok attendance. Ahmad Syami. Syami. Fikri, Syami tak ada dengan awak ke? Muhammad Fikri, Syarul Nazim. Semalam Yes, dia ada dengan awak. Hari ni Syami tak ada dengan awak. Tak ada, sir. Just dia, saya kejut dia. Kejut dia. Dia dekat ke? Dekat dengan you? Depan bilik ni, sir. Pergi kejut dia. Ya Allah, Syami. Amjad Wafi. Amjad Wafi bukan ada ke dalam grup? Dalam Meets? Amjad Wafi, are you here? Okay, someone please respond me. Where is Amjad Wafi? Can anyone respond me? Can anyone respond me? Where is Amjad? Sir, Izzati tengah call, sir. Okay, Izzati sedang call. Yang perempuan bagus ambil kisah. Yang lelaki ni tak ambil kisah pun Amjad Haiman, Mohan, Lo, mana Amjad? Lokman Hakim, Amjad mana? Danish, mana Amjad? Joshua.
Okay, next class. Alhamdulillah, kelas ni bagus. Tania S22 T4 T10. Okay. Okay, Syami baru masuk. Okay, Syami isikan attendance dan stay. Stay. Kita sedang bincang soalan page 23. So key in the attendance now and stay. Jangan pergi mana-mana. Okay, satu kelas dah settle. T2, T4, T10. Thank you for the class cooperation. Okay, you are very cooperative each other. Okay, next class S22 T3. Masih lagi. Okay, Syami dah dibangunkan. Okay, thank you Fikri Syarul Nazim. Kejutkan dia. Minta diisi Syami minta isi ni, attendance ni. S21 T5. Okay, dah isi. Good. Very good cooperation guys. Thank you. Okay. Done? Are you done guys? Done, sir. Okay, can you send it via the Telegram? Isi dalam WhatsApp ni penuh lah Buka Telegram web lah. Okay, can you key in snap your answers in the Telegram? Cikgu crop daripada situ Masuk dalam kuliah amali ni. Ini file apa ni Fikri? Oh ni Fikri, file ni untuk yang JDK ni untuk Amirul, yang Blue Jay Mac ni untuk Ayu Safia. Okay, snap the answers and then tolong ni hantar dekat dalam grup kuliah dan amali SC025. Tak payah pakai WhatsApp lah, WhatsApp penuh nanti handphone kita. Kita pakai Telegram. Sir, Yes. kalau dah hantar kerja dalam GC, kena hantar lagi sekali ke? Kalau dah hantar dalam GC, kalau nak check lah sekarang ni nak check. Sebab GC tu cikgu baru sempat check yang pertama tu. Itu pun ada sebahagian lagi belum. Ambil masa sikit lah cikgu nak check kat situ Takes time sikit. Ni siapa? Ni Syami hantar ni. Syami, awak hantar apa ni Syami? Ini coding Syami. Dan Telegram bagus dia keluar nama Okay, hantar guys kat Telegram. Kita semarakkan Telegram. Memanglah WhatsApp tu best tapi kalau dia makan space sangat ganggu kita punya phone. Okay, kita guna Telegram. Untuk kelas kita guna activity kelas kita guna Telegram. Alright, dapat satu. Nurul Atira, thank you. Okay, so kita tengok dia punya jawapan. Okay, so input is radius. Lepas ni jangan tulis IPO, tak nak. Jangan tulis IPO lagi. Nak tulis apa guys? Tulis penuh. Input process up. Yes, input process tu. Sebab dia akan jadi tabiat. Nanti sampai exam you buat macam tu. Tak nak. Tulis penuh. Input, process, output. So input is radius, correct. Process is calculate volume of sphere based on radius, acceptable. And then output volume of sphere, acceptable. Okay, good. Second one. Okay, start, enter, radius. Okay, start ada indentation, stop. Okay, good. Enter radius, ada perkataan enter. Okay, correct. And then calculate volume of sphere by using formula. And then dia ada buat indentation sikit. Volume of sphere equal to 4 divided by 3. Okay, boleh guna macam ni. And then dia buat kurungan. And then times 3.142. Yes, this is very good. This is very correct. Jangan gunakan simbol lagi sebab value tu kita dah ketahui. So in the start and in the pseudocode and flowchart, do not use pi. Must change to the decimal values. Okay, 3.142 and then times R tak cukup lagi 1 times R. Kat sini salah kena 1 lagi R. Dia bukan kuasa 2, dia kuasa 3. This one is power of 3. Okay, next.
Okay, start and then enter radius, volume of sphere. Okay, this correct. Ni cuma tambah satu lagi. R shape also correct. Okay, print the volume of sphere. Okay, correct and then stop. Okay, well done. Okay, well done. Cuma formula tu salah. Kalau dalam examination, formula salah adakah dia akan tolak markah? Okay, jawapannya ya. Kalau formula salah, dia akan tolak markah. Okay, Atira, thank you. Okay, kita tengok Joshua punya macam mana. Oh, kabur. Apa ni, sistem mobile version, tak nak lah. Okay, ni agak kabur lah Joshua, cikgu tak nampak lah. Tapi cikgu nampak macam betul lah. Shape ni macam betul. Dia kabur. Okay, well done Joshua. Nak pangkal. Okay, ada lain nak hantar? Seorang lagi hantar. Alamak, ini sengit Joshua. Tak tahu nak pusingkan lah. Sorry cikgu. Cikgu pusingkan kepala. Okay, start, input, reading of sphere. Okay, volume of sphere equal to 4/3 times. Ini you letak apa Joshua? Adakah you letak numbers? Simbol pi Simbol tu. tak boleh. Simbol tak boleh Joshua. Mesti terus directly go to the exactly decimal numbers. Boleh. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okay. So ada lagi nak hantar? Anyone else? Tak nak lah. Berapa kali nak tanya? Tak nak mobile version. Okay, so Joshua. Okay. Izwan Zaidi. Ini pun cikgu kena pusingkan kepala. Tapi tak nampak sangat lah. Oops. Okay. Macam mana nak offkan switch ni? So tak nak mobile version. Tak ada orang tahu Okay, ini boleh nampak separuh je. Cikgu komen yang separuh ni lah. Tapi still blur lah Izwan, tak nampak. Okay, never mind. Okay, lepas ni boleh hantar gambar satu-satu lah. Go to mobile version, cuba. Apa berlaku? This is mobile version. Okay, ni mobile version tapi tak keluar nama pula. Desktop version pula. Dia ni bakal kelakar lah. Okay, very clear. Bagus. Okay, gambar clear. Mobile version gambar lagi clear. Okay. So this is another example daripada Izwan. Okay, look here. So instead of using 4/3, so you just use the decimal number that been converted 4 divided by 3. Okay, this one also acceptable. Ini pun diterima. Selain daripada guna 4 bahagi 3, kita dah tahu 4 bahagi 3 tu berapa. Value dia 1.33. Okay, so you just use the 1.33 and then 3.142 and then times radius. Correct. Okay, bolehlah, cukup. Okay, next question guys. Okay, so next question. Okay, convert a measurement in millimeter, meter and meter. Ini kita dah buat soalan yang sama lah. Kita dah buat and then actually soalan ni semua kita dah buat dah. Yang nombor 2 dah buat, nombor 3 pun macam dah buat. Okay, tapi tak apa, kita boleh buat semula sebagai ulang kaji lah. Okay, convert measurement in millimeter to meter and print the result. Okay, cuba buat sekarang IPO sudut kod flowchart.
Convert measurement in millimeter to meter and print the result. Okay, oleh kerana soalan ni kita dah buat dan ini adalah kali kedua yang kita buat. So cikgu harap boleh buat dengan lebih pantas untuk soalan B. Cikgu bagi you all 4 minit. IPO Sudukut Flowchart. And then kalau dah siap terus sharekan dalam Telegram and then kita discuss. Ataupun kalau you memang dah siap boleh share dalam Telegram terus. Kita akan discuss. Okay, ni dah siap. Balkis, thank you. Okay, jom sama-sama kita tengok soalan ni. Kenapa? Sekejap kan agak tak biasa. Sekejap. Kenapa jadi macam ni? Sekali lagi lah cikgu type Telegram web. Kita nak pakai this one. Kita cuba pakai ni, boleh tak? Kita pakai Microsoft Edge. Okay, keep continuing. Dah siap tu terus hantar, kita terus discuss lah. Okay, tunggu sekejap kenapa tak keluar ni? Lambat pula. Okay, kita tengok Balkis punya dulu. Okay, convert measurement. So input value in mm, process calculate value in mm to m. Okay, and then output value in m. Okay, acceptable. Okay, acceptable. Cuma kalau this is IPO. So kalau IPO lebih baik lagi kalau you tulis penuh lah. Value in millimeter, calculate value in millimeter, convert to this one tak berapa sesuai. You better lebih baik digunakan convert. Convert value in millimeter to meter lagi sesuai. And then output value in meter. Okay, and then the start input value in millimeter in yang ni boleh guna mm, tak apa. Input value in mm, value in m equal to value in mm divide by 1000, display value in m. Okay, correct. Ada indentation. Okay, correct. Okay, the third one, flowchart start. Ni start ke stop ni? Ni start ke stop ni? Salah tulis. Salah tulis. Salah tulis. Dia mesti start jangan mula dengan stop. Okay, start and then input value in mm. Value in mm equal to value mm divide by 1000 and then display. Okay, ada input, ada display shape betul, arrow betul. Kalau boleh arrow tu jangan tergantung macam ni, biar dia touch lah. Biar dia bersentuhan. Nampak kita cuba membuat dia dalam keadaan yang sempurna lah. Kalau dia bersentuhan. Okay, good work Balkis. Okay, next. Okay, kita tengok dulu. Okay, this is ni jangan jadikan kebiasaan tulis penuh input process output. So 6 mm underscore mm convert 6 mm to mm and then print 6 mm. Okay, dalam IPO sebenarnya tidak digalakkan you buat dalam bentuk macam variable lagi lah. Dalam IPO boleh you buat millimeter ataupun value in millimeter. Macam you dah gunakan underscore ni seolah-olah dia macam satu variable name lah. Tidak digalakkan. Sebab IPO
dia punya dia punya definition for IPO, it must be in descriptive. Descriptive maknanya dalam bentuk macam sentence sikit lah. Tapi kalau untuk pseudocode dan flowchart, yes. Cuma latihan ni kita buat sekaligus kan. Bila buat sekaligus, kita akan gunakan dia yang sama kan. Tapi kalau dalam examination sebenar, IPO dia akan tanya dalam PSPM. Dia akan ada satu soalan khas untuk IPO. And then pseudocode dan flowchart ada yang ditanya dalam UPS, ada sebahagian lagi ditanya dalam PSPM. Dia jarang akan minta you buat IPO, pseudocode, flowchart dalam satu soalan yang sama, jarang sekali. Okay? Cuma nasihat cikgu untuk IPO, make it more descriptive. More descriptive maksud dia jadikan dia lebih banyak sentence lah. IPO saja, IPO saja. Pseudocode dan flowchart jangan terlalu banyak sentence. Okay. So input convert and then num1 equal 6m equal to 6mm divide 1000 and then display 6mm and then start. Okay, correct. Okay, this one shape also correct. Arrows correct. Okay. Okay, cuma yang ni saja IPO ni, dan tulis input process output secara penuh. Okay, faham sir. Okay, next ada lagi yang hantar? Tak ada. Okay, next question guys. Cikgu pergi laju sikit terpaksa Okay, next question. Okay, government tax of 6%, service tax 10% we added to the price of set of meal bought at MCK. Okay, calculate the total price that Abu has to pay for a set of meal. Okay, IPO pseudocode flowchart. Kalau dah siap boleh terus hantar dekat Telegram. Okay, kalau dah siap boleh terus hantar di Telegram. Belum lagi? Okay, buat dulu. IPO, pseudocode and flowchart. IPO must be in descriptive. Descriptive kan dia. Dia tak perlu letak formula dalam IPO. Dia secara sentence saja. Itu IPO punya style. Tapi pseudocode dan flowchart mesti letakkan formula. Okay, cikgu waiting dekat dalam Telegram group ni. Buat guys jangan hanya dengar tak buat apa-apa. Kelas you kena follow, baru you akan rasa ada energy untuk follow daripada mula. Kelas kita 2 jam pada mula sampai akhir. Kalau you tak follow, sekali jalan aja you dah lesu. Bila cikgu suruh buat, kena buat. Kalau you buat, baru you ada energy, baru you segar, mata you segar. Okay, dah dapat seorang. Siapakah gerangan dia? Syazwani Arifin, thank you. Okay, so kita tengok. Dia kena besarkan ni. Bila besar tu dia jadi mobile version ni. Alamak. Okay, cuba pakai ni. Tambah sikit. Okay, boleh nampak Okay, so input, process, output. Okay, betul. Input, price of meal. Okay, betul. And then process, calculate government tax, service tax, total price based on price of meal. Okay, correct. And then output is total price. Okay, correct. Okay, and then the start and stop, indentation, correct. Input price of meal. Okay, betul. Ada perkataan input. Okay, apa variable yang dia nak diberikan tu ada. And then calculate government tax, service tax, total price based on price of meal by using formula. Okay, betul. And then total price equal to price of meal plus
price of meal times 0.16. Okay, 0.16 ni dia dapat daripada 10% tambah dengan 0.06%, and then dia dapatkan total tu 0.16 tu, and then dia darab tu dengan price of meal. Okay, so the formula is correct. Okay, and then display total price also correct. Okay, so the flowchart, the pseudocode have nothing wrong, is correct. Cuma kalau cikgu nak komen sikit tentang pseudocode ni, is the use of the variable name lah. I understand, cikgu faham sebab cikgu suruh buat latihan IPO pseudocode flowchart, so dia mesti konsisten kan. Okay, tapi kalau dalam situasi yang sebenar, soalan dia tak akan minta IPO pseudocode flowchart. Soalan akan minta kalau IPO je, kalau pseudocode je, flowchart saja. Okay, tapi kalau soalan yang sama, dia minta you buat pseudocode, you boleh simplifykan lagi price of meal ni. Okay, you boleh kata price meal ke, ataupun price ke, ataupun meal price ke. Okay, so instead of gunakan 3 harakat ni, price of meal, you boleh jadikan dia 2 harakat. Price meal, meal price. So it's more simpler lah, simpler. Nampak lebih simple. Cuma latihan hari ni cikgu suruh buat 3-3, so I understand. Sebab itulah kawan awak ni dia buat sama sebab cikgu pesan konsisten kan. Okay, so nothing wrong there lah, tak ada masalah. Ini bukan satu masalah yang besar, you nak buat panjang macam ni bukan satu masalah yang besar. Cuma kalau coding tu melibatkan satu coding yang banyak, you agak penat lah nanti kan nak tulis panjang-panjang kan. Penat lah kan sebab panjang. Sebab tu cikgu suruh simplify. Kalau soalan tu dia bukan berkait macam ni lah. Macam ni soalan berkait kan, sebab tu you kena gunakan ayat yang sama, konsisten. Faham tak cikgu cuba sampaikan ni? Faham, sir. Okay, good. Yang penting faham. Okay, so kita pergi pada start, shape yang betul, rounded rectangle, and then input dan output shape pun betul. Ada perkataan input, ada perkataan output, arrow pun cantik. Okay, kemudian untuk formula ada dia punya rectangle shape, and then total price betul, price of meal betul. Okay, formula pun betul. Okay, full mark. Okay. Cikgu, Yes. nak tanya Boleh yang tanya. yang tadi cikgu bilang kalau boleh jangan saling semuakan yang calculate government tax blah 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 using formula kan. Okay. So kalau short form aku boleh potong yang mana cikgu? Saya boleh yang potong mana? yang mana? Kalau nak short form, you boleh tulis calculate je pun tak apa. Calculate apa? Calculate titik bertindih. So yang ini formula ni kita tahu you nak calculate this one lah. Total price and so on. Lepas tu juga yang proses tu kan format dia memang gitu tak? Dia calculate blah 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 based on the input. Okay, dia format dia kita gunakan macam ni. Kalau dia melibatkan sequence, kita gunakan calculate. Kalau dia melibatkan selection, kita guna perkataan determine. Okay, kalau dia melibatkan repetition, kita gunakan perkataan repeat. Tu format dia lah. Format dia macam tu, kita follow. Boleh Faham. Okay. Makasih cikgu. Sama-sama. Alright. Sekejap Joshua tanya, cikgu baru terfikir. Soalan dia apa ni? Government tax calculate total price. Oh, dia nak calculate total price. Okay, so dekat sini ada sedikit kesilapan lah. Soalan dia nak calculate total price saja So cuba you tengok dekat sini. Dekat sini kata calculate government tax, service tax, total price. Sebenarnya government tax dan service tax tak perlu calculate Soalan dia nak
kita cari total price sajalah. So 2 ni tak perlu tulis. So kita calculate total price based on the price of meal using formula. Unless kalau dalam soalan kata dia minta kita calculate dan minta kita display the total, the government tax, service tax, baru kita calculate ni. Kadang-kadang dia tak kata pun calculate government tax, tapi dalam soalan dia kata display ataupun get the result of display the result of government tax, service tax. Kalau dalam output dia ada government tax, service tax, so dekat atas ni kena tulis calculate government tax, service tax. Dalam soalan ni, yang ni tak perlu. Okay, government tax dengan service tax tak perlu kira. Yang wajib kira adalah total price sahaja. Okay, so formula dah betul lah. Kalau you tulis macam ni, dekat formula you kena kira tau. You kena letak government tax sama dengan apa formula dia, service tax apa dengan formula dia. Okay. Boleh faham tak ni, Syazwani? Syazwani boleh faham? Boleh sir. Okay. Okay, so next question. Input meal price, process calculate total price based on price set of meal. Okay. Calculate total price based on price of set of meal. So input ni boleh tulis price of set of meal lah. Sebab you gunakan ini kan. Ataupun based on meal price lah. And then output total price. Okay. And then dia punya pseudocode, okay, calculate, okay, betul. And then dikira tax dulu, tax sama meal, darab ni. And then kira total price. Okay, pengiraan tak apa, you nak kira dulu ni tak ada masalah. Tapi yang penting you kena tulis ni. Apa output. Jangan you tulis output dia ada tax. Kalau you dah kira output dia you buat tax, salah. Okay. Proses tak ada masalah. Proses tak ada masalah. You nak kira apa dulu sebab dia adalah satu proses yang you fikir perlu gunalah. Tapi yang penting dekat bawah ni jangan tulis output text. Okay. Beza dengan Syazwani punya tadi. Syazwani dah ada kat sini? Dengar tak? Ya sir. Syazwani punya ni salah sebab apa? Sebab dia kata calculate government tax tapi dia tak kira pun government tax. Service tax dia tak kira pun. So kalau dia tak buat pengiraan tak perlu letak calculate this. Cukup calculate total price saja sebab dalam formula dia hanya ada itu saja. Okay. Beza dengan ni, Aulia ni, Aulia dia buat pengiraan dan atas ni dia simplify dengan perkataan calculate saja. So this one is acceptable lah. This one diterima. Okay. Okay, and then the pseudo flowchart, start and then stop, input ada, output ada. Okay, formula dia betul, meal price tambah tax. Okay, okay, correct. Full marks, Aulia. Okay, ada lagi nak hantar? Ada lagi? Okay, kalau tak ada kita proceed guys. Ingat buat jangan tidur Okay, D. Read 3 numbers and print their sum and average. Read 3 numbers and print their sum and average. Jangan. Now, kalau dah siap boleh hantar dekat Telegram, kita terus discuss. Ingat jangan kata IPO, pseudocode, flowchart ni tak penting penting jangan hanya nak buat coding saja. Ini pun kena buat latihan juga sebab cikgu nak tengok cara you buat flowchart tu, shape tu, you kena practice, you kena buat. You tak boleh buat dalam minda saja. You kena physically buat benda tu atas kertas. Baru you rasa macam mana nak buat tu. Okay, if you done, you can send it via the Telegram. Cikgu boleh semak. Tak masuk lagi. Sekejap tak masuk lagi.
Okay, Jurina ni, this one. Is it Jurina? Betul lah Jurina. Maaf sir. Okay, so Jurina, ini soalan yang mana ni Ju? 3 numbers. Yang B. Okay, 3 numbers Okay, so cikgu tak nak besarkan sangat sebab kalau besar nanti dia tak, dia akan keluar, dia suruh switch pula. Sikit tak apa, tak boleh besar-besar sangat. Okay, so read 3 numbers and print their sum and average. You all boleh nampak tak? Boleh. Tu suara Khan tu, betul tak? Betul, sir. Okay, tu 250 ni dia akan keluar benda ni. Okay, so input 61, 62, 63 and then process calculate sum and average of 3 numbers. Boleh lah. And then output print sum and average of 3 numbers. Okay. Sebenarnya perkataan print tu dah tak perlu lagi sebab output tu memang dah menunjukkan bahawa dia adalah print lah. Dalam IPO saja tau. Dalam pseudocode dengan flowchart wajib ada perkataan tu print. Okay, so cikgu tengok balik question. Read 3 numbers and print their sum and average. So ada 2 benda yang kita nak print, sum average. So dekat dalam answers tadi tu, okay, dalam answers ni sum average. Okay, betul. So IPO lulus. Okay, now the pseudocode. Start, stop, indentation, correct. Input 61, 62, 63, correct. Calculate sum and average team number using formula. Okay, sum equal to 61 plus 62 plus 63, correct. Average equal to 61 plus 62 plus 63 and then divide by 3. Okay, you boleh buat macam ni. You boleh buat kurungan simbol bahagi tu 3 ataupun you boleh buat kurungan simbol slash tu 3 also acceptable. And then print sum and average of 3 numbers Okay, kalau boleh elakkan penggunaan N dekat dalam output kita gunakan koma. Print sum, average of 3 numbers Okay, tapi bukan masalah besar jangan takut, bukan masalah besar. Okay, and then start and stop, correct. And then input shape betul, parallelogram, output shape also betul, parallelogram. And then the shape untuk rectangle, okay, correct. Okay, all correct, very good. Okay, next. Okay, Atira dah bagi. Tengok Hadijah. Okay, Hadijah. Okay, three numbers. So ini ubah Hadijah. Lepas ni tulis penuh. Input, process, output. 61, 62, 63. Okay, correct. Calculate sum, average of 61, 62, 63. Okay, correct. Display sum average. Okay, betul. Okay, next. Start. And then indentation. Okay, input. Okay, 61, 62, 63. And then calculate. Okay, kalau macam ni cikgu nasihatkan. Kalau macam sum ni bawah calculate, sum ni boleh indent sikit lah. Boleh indent sikit sum ni Okay, calculate sum, average, nombor 6263. Okay, ada 2 pengiraan. Sum dengan average ni boleh indentkan sikit, menunjukkan dia di bawah calculate Okay, sum divide by 3 and then sum 61 plus 62 plus 63, average, sum divide by 3 and then display sum, average. Okay, correct. Cuma nasihat tu sikit lah indentkan dia sikit, menunjukkan dua-dua ni berada bawah calculate. Okay, kalau you tak tulis calculate ni tak apa sebab you dah tulis calculate, so dia tulis bawah tu lah Okay, and then start input 6, 62, 63 and then sum equal to 61 plus 62 plus 63, average divide by 3. Okay, ni betul, formula betul, and then display sum, average and then stop. Okay, correct, yang lain correct yang ni saja. Okay, next. Okay, Atira.
Okay, input. Okay, betul. Calculate. Okay, betul. Output, sum and average. Okay, correct. Start. Calculate. Okay, average, sum, divide by 3, sum plus 1. Okay, betul. Okay, flowchart. Sum and then average, divide by 3 and then print and then average. Okay, correct. Betul. Good. Okay, Atira. Thank you. Okay, Aulia pun hantar. Kita tengok. Okay, number 1, 2, 3, calculate. And sum average the numbers. Okay, sum, comma, average. Okay. Start, calculate, and then output sum. Okay, betul. Okay, this one also correct. Kalau you nak sekalikan kotak ni pun boleh Kalau nak sekalikan Atira boleh. Kalau nak sekalikan boleh juga buat macam ni, boleh disekalikan, tak ada masalah. Okay. Aulia sorry, Aulia bukan Atira, Aulia. Okay, so next question. Thank you guys. Next question. Okay, calculate the body mass index BMI for a person, identify input, process and output. Okay, so send your file to the Telegram now. Yang dah siap boleh send file to the Telegram. Yang belum siap boleh tengok, fahamkan. Later on nanti boleh buat. Kalau sempat boleh buat sekarang. Kalau tak sempat later on nanti boleh buat. Okay, yang penting bila cikgu explain tu fahamkan dulu. Setiap kali cikgu explain walaupun you tengah buat apa-apa, you stop kejap, fahamkan dulu. Later on boleh sambung. Okay. Anybody wants to share? Next question. Calculate the BMI for a person, identify input, process and output. Ini kita buat dia punya IPO, Sudoku dan flowchart juga ya. Kita buat tiga-tiga juga. Okay, hurry up. We don't have much time. Okay, ni pun dah dekat pukul 10, tinggal lagi setengah jam lagi. Okay, who have answered the question can snap picture. Okay, Siti Hadijah dah hantar. Okay, so stop guys, like look at the answers from Siti Hadijah. Okay, so question, cikgu ulang lagi sekali, kita nak kira BMI for a person. That is the question. Okay, so input, proses output nanti ubah ataupun next time ubah kali ni tak apalah, next time nanti ubah. Input, process, output. Okay, so input is height, comma, weight. Okay, and then process calculate body mass index based on height, comma, weight. And then output display body mass index. Okay, correct. No problem here. Okay, the start and stop pseudocode. Okay, start and stop ada indentation di tengah-tengah. Okay, good. Okay, start input ada. Input apa? Input height, input weight. Okay, correct. And then the BMI, body mass index, equal to weight divided by height time height. Okay, I hope the formula is correct. And then display body mass index. Okay, very simple, good. Okay, and then the shape for pseudocode also correct. Parallelogram for input and output. And then there is the word input and display. And then for the formula, use the rectangle and then we have the rounded rectangle and also arrows. Kalau boleh arrows lepas ni buat dia touch lah. Jangan terlalu jarak macam ni. Di kuateri akan hilang markah nanti. Okay, good. Thank you, Khadijah. Anybody else? Anybody else who want to try, who want to share the answers? Anybody? Anyone who want to share your answers? Have you done? Have you done, guys?
Have you done? Done, sir. Done. Okay, Yes. show me the answers. Okay, Nurul Atira again. Very good lah this student. Nurul Atira, Siti Hadijah Aulia ni. Very cooperative. Jolina, Syazwani, Lo, Balkis, Izwan, very good. Very cooperative. Yang lain-lain be cooperative. Okay, jadi cooperative. Jangan takut lah. Ni online je. Jangan takut. Okay, next. Okay, cikgu besarkan. Kalau 250, okay, boleh lagi. Okay, so the question, cari body mass index. So input weight, height, calculate BMI based on weight, height, and then output BMI. Okay, acceptable. And then start. Enter weight, height, calculate BMI using formula BMI, dan formula dia weight divided by height times height, and then print BMI. Okay, correct, stop. Okay, shape betul, arrow betul, formula betul. Okay, also correct. Thank you. Okay, next. Okay, tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita proceed to the next question. Okay, calculate and print the area and circumference of a circle. Calculate and print the area and circumference of a circle. Okay, now, siapa yang dah siap boleh hantar jawapan. Okay, yang belum siap boleh buat. Kalau ada kesempatan, kalau tak ada, dengar dulu, fahamkan dulu, and then later on boleh buat. Sebab kerja ni bukan cikgu baru bagi sekarang. Cikgu dah bagi awal. Okay, siapa yang dah siap boleh share jawapan sekarang. Kita terus bincang. Dan kita boleh proceed to next question. Sebab you all belum lagi buat soalan yang melibatkan selection, melibatkan repetition. So I'm quite worried ni. Cikgu pun risau ni sebenarnya. Mungkin hari Khamis ni cikgu akan cover untuk selection. Kita buat coding sikit. Dan repetition coding lah. Sebab dia amali kan, amali kena buat coding. Lepas tu nanti next class nanti, next week tu kita cover betul-betul untuk IPO sudut kod flowchart, selection and repetition. Sometimes orang yang dah buat coding dia lebih faham untuk buat IPO sudut kod flowchart. Sometimes kita belajar daripada depan ke belakang. Ada teknik belajar ni banyak. Teknik belajar coding ni banyak. Ada orang dia belajar coding dulu baru belajar konsep. Ada orang belajar konsep dulu baru belajar coding. Tak kisah, yang penting dua-dua you master. Okay, hurry up. I want the answers. I want to discuss the answers. Kalau you cepat hantar, cepat kita boleh discuss, cepat kita boleh proceed to the next question. Masa amat mencemburui, tinggal lagi setengah jam aja. You all ni tidur ke? Cuba menyahut sikit. Sir, dah bagi dah, sir. Dah bagi? Oh, lambatnya. Tak keluar-keluar. Okey dah. Okey, dah bagi. Siti Hadijah, thank you and low. Okay, so radius, calculate area, circumference. Okay, based on radius lah, buatlah panjang sikit. Okay, based on the radius and then display area, circumference. Okay, start input radius, area equal to 3.142 times R and then circumference equal to 2 times 3.142 times R and then display area, circumference, stop. Okay, correct. Okay, this one also correct. Okay, shape semua correct. Yang ni tambah sikit lah based on areas. Okay, next, low. Radius, calculate area. Kenapa jawapan you sama? Start. Sama ni, you discuss ke apa? Ada buat discussion ke? Sama saja. Okay, betul juga. Tak ada masalah. Okay, betul. Yang ini sebab dia terus letak formula. Okay, kalau dia melibatkan sequence, okay, sebelum ni mungkin cikgu, kali ni cikgu nak galakkanlah jugalah. Pegang 3 benda ni, please. Pegang 3 benda ni. Yang pertama sekali, kalau dia melibatkan sequence, kita gunakan keyword calculate. Kalau dia melibatkan selection, kita gunakan keyword
determine. Kalau melibatkan repetition, kita gunakan keyword repeat. Tapi semua tu ada, kita gunakan dekat mana? Kita gunakan dekat dalam IPO lah. IPO. Contoh macam ni, calculate. Calculate, determine dan repeat. Dalam IPO saya tekankan. Okay, kalau dalam ni sebenarnya tak ditekankan. Tak ditekankan. Boleh buat macam ni, boleh kalau nak buat calculate. Dua-dua diterima. Okay, cuma yang ni pendek lah. Letaklah based on radius lah. Okay, so tak ada masalah. Semua okay. Yes. Dia input radius. Lepas tu dekat equation dia buat R je. Awak dapat detect. Cikgu tak dapat detect. Tadi Khadijah betul tak? Khadijah pun sama salah. Siapa tu Siapakah gerangan dia? Yang cakap? Aulia. Oh, Aulia. Very good Aulia. Aulia ni memang ada basic kan? Okay, thank you Aulia Thank you. Okay, so guys, betul tadi apa yang Aulia cakap. You input radius tapi tiba-tiba you guna R. So tak betul lah. Kalau you nak input radius, kat sini pun mesti radius. Kalau takkan tolak markah. Ni penting radius. Okay. Sama juga macam low. Sama juga betul yang Aulia cakap. Sir, Yes. kalau saya tulis input radius, R boleh tak? Lepas Tak tu boleh. saya, Kalau you buat input radius, R, dia dah jadi 2 input. You nak guna R saja ataupun you nak guna radius. Either one. faham. Tapi untuk my advice lah, kita mesti gunakan variable yang meaningful lah. Kadang-kadang R tu boleh jadi tak meaningful. Lebih better kita gunakan radius, lebih nampak meaningful. Sometimes orang pakai A, B, C, input A. A tu apa? Sebab tujuan algorithm, the purpose of algorithm to make programmer to understand. So kita buat supaya dia mudah faham kan. Kalau kita guna je variable name yang kita pick, any variable name, input Farid. Area equal to 3.42 times Farid. Apa tu kan? Not meaningful lah. So kita gunakan nama yang meaningful. Okay? Okay, faham sir. Thank you sir. Okay, welcome. Okay. Yes? Kalau dekat proses yang macam convert milli tu meter tu kan. Kalau tulis convert boleh ke dekat proses tu? Dekat proses tulis convert proses IPO lah. Ataupun dekat seruput usang. Boleh ke? Kan tadi kata kalau sequence guna calculate kan. Tapi kalau soalan macam tu guna convert boleh ke? Convert tak boleh. Convert kalau kita nak converting. Contohnya meter to millimeter. Better kita pakai convert lah. Dia lebih tepat lah. Pakai calculate bukan kata salah. Tapi lebih tepat kalau pakai convert. Kalau untuk soalan yang macam tu lah, specific converting question. Okay sir, thank you. Okay. Okay, and then okay, input R, so digunakan R. Kalau boleh tulis penuh lah radius jangan risau dah buat pen habis Kalau habis boleh claim answer. So ganti. Okay, so input radius, gurau jangan marah Aulia Okay, calculate area and circumference of circle based on radius and then output area, circumference. Okay, good. Cuma R ni kalau boleh tulis penuh Aulia jangan tulis R saja Boleh tak Aulia? Marah kat cikgu ni. Aulia, ni awak punya kan Aulia? Ke bukan? Tak dengar suara. Okey, tak apa. Okey, input R. Okey, okey tak ni? Ke marah dengan segurau je tu? Boleh sir. Okey, input radius, calculate and then indentation sikit, area sama dengan 3.42 times radius.
And then circumference. Ada apa nak cakap? Okay, so circumference 3.142 times 2 times radius Kalau boleh tulis penuh lah sebab kita faham purposes of pseudocode and flowchart tu untuk programmer understand. So kita guna proper variable names lah. Okay. Yang ini betul, ada input, ada output dan calculate dia buat indentation sikit, betul, boleh. Okay, start input and then area, circumference, output. Okay, good. Well done Alia, very good. Okay, next. Ada lagi tak yang hantar? Okay, tak ada yang hantar. Okay, next. Last G. Sebelum kita pergi pada Rafiah ni question. Okay, calculate and display overtime pay received by an employee. Overtime rate is 5 ringgit per hour. Okay, send your answers. Okay, Jurina dah hantar. Izati pun dah hantar. Okay, kita look by one. Sebab soalan kita dah discuss dah sebelum ni Okay, kita tengok jawapan Jurina. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak guys? Can you see the screen? Boleh. Okay, good. Boleh je. Okay, thank you response. Okay, input number of hours. Okay, so number of hours, number of hours. Ataupun kita kata input overtime hours, lagi tepat kan? Overtime hours. Number of hours ni number of working hours ke number of overtime hours kan? So lebih tepat kalau kita lebih tepat, bukan kata you punya ni salah tapi lebih tepat kita gunakan overtime hours. Input overtime hours, so process calculate overtime pay based on overtime hours. And then output display overtime pay. Okay. And then for start and stop, input number of ataupun input overtime hours. And then calculate using formula overtime pay equal to overtime hours times RM5. Display overtime pay dan stop. Afika baru masuk ke? Afika, adakah anda baru masuk? Baru masuk ke Afika? Cikgu baru admit ni. Okay, continue. Ada lag sikit lah Google Meet ni. Okay, continue guys. Okay, boleh dengar ni? Boleh dengar? Boleh? Boleh sir. Boleh, sir. Boleh. Okay, good. Okay, so settle the pseudocode. Now flowchart. Okay, flowchart cikgu akan tengok shape dulu. Shape betul, arrow betul. Okay, kemudian tengok dalam shape tu betul tak perkataan ada input. Okay, input ada, display ada. Okay, formula betul. Okay, good. Cuma yang ini nasihat boleh gunakan overtime hours Okay, good. Well done Jorina. Okay, next person. Thank you, sir. Okay, siapa lagi yang hantar ni? Okay, Izzati ada hantar. Okay, so problem analysis, input hour, process calculate overtime pay based on hour, output overtime pay. Okay, correct. Boleh diterima. Hour ataupun overtime hour boleh lah Okay, start. Input hour, calculate overtime pay equal to hour times RM5. Okay. Kalau dalam formula, better kita hilangkan dia punya apa kita panggil tu, unit. Unit dia macam RM, macam kg, macam apa-apalah. Apa-apa bentuk unit kita hilangkan. Kita just buat dalam bentuk numbers sahaja. Ini khas untuk formula. Okay, and then display overtime pay and then stop.
Okay. Next. Okay, start, enter hour, overtime pay equal to hour times 5. Kalau boleh hilangkan RM ni, just 5 saja. And then display overtime pay and then stop. Okay, correct. So kita dah belajar sequence hari ni. Banyak soalan sequence. Okay, dan ini soalan yang terakhir untuk sequence. Lepas ni kalau ada kesempatan kita masuk page yang seterusnya. Page seterusnya dah melibatkan selection. Ini dah melibatkan selection dah ni. Okay. Okay, kita selesaikan dulu. Ataupun ada lagi yang hantar, boleh kita check dulu. Okay, tak ada yang hantar. Okay, last question guys. Last question. Last question for page 23. Bukan last question for this class. Last question for page 23. Okay, Rafia is a salesperson for company that sells used computers. The price of brand A is 550. Okay, per unit, while brand B costs 1100 per unit. Okay, so dia dapat 11% commission for both brands. Base scenario, create problem analysis, suruh code, flowchart. Semua tu. Okay, have you done? Kalau done, hantar dekat dalam Telegram. Cikgu nak semak. Kita semak sama-sama. Okay, send it to the Telegram, guys. If you done, send it to the Telegram. Okay, we're done. Send it to the Telegram. We can check it. We can discuss it. Okay, Josh. Okay, Josh. Okay, kita kena sengitkan kepala sikit Okay, input brand A computer, brand B computers. Okay, so ada dua. Brand A computers. Boleh lah brand A ataupun brand B. Boleh lah digunakan. Cikgu, tak perlu sengit. Tak perlu. Aku gambar yang seterusnya juga. Aku post satu gambar lagi. Oh, ada post satu gambar lagi. Okay. Okay, thank you Josh. Terima kasih cikgu. Okay. Alright. Okay, kita besarkan sikit. Besarkan sikit. Okay, so boleh nampak walaupun tepi sikit cikgu tak tahu nak ke sana. Okay, so input brand A, computer, brand B computers, process calculate the total sales of computer. Kalau nak buat panjang ni, total sales of computer, brand A and brand B. Bolehlah panjangkan sikit lagi and then output the total sales of computer. Adakah output total sales atau output dia nak kira commission? Kita tengok balik soalan ni Joshua. So output dia company P calculator display the commission earned by Rafia. So dekat sini Josh, you kena buat dia punya commission sebagai output, bukan total sales. Kita okay, calculate pun sebenarnya yang fokus utama is calculate the commission earned from Rafia, okay, based on the total sales of computer brand A and brand B. Boleh. So proses dengan output ni ada kesilapan. Calculate the commission earned by Rafia based on total sales and then output commission. Okay, so pseudocode, okay, ada indentation, dia punya format cantik, betul. Okay, yang ini aja you ubah nanti total sale computer sold times 11%. Ini sepatutnya formula untuk mendapatkan commission. Dan jangan gunakan simbol macam ni lagi sebab kita dah tahu 11% is equal to 11 divide 1000 ataupun 0.11. So terus jadikan dia decimal numbers.
terus jadikan decimal number. Jangan jadikan dalam bentuk persen lagi Ataupun tak nak bentuk decimal number, boleh divide by 100. Boleh jadikan 0.11 or 11 divide by 100. Jangan gunakan simbol persen. Boleh. Okay. And then this one will display the commission earned by Ravia. Okay, so flowchart. Okay, cikgu tengok shape dia betul. Input ada, display ada, start ada, stop ada, arrow pun betul. Cuma parts yang formula dan part output ni ada kesalahan sikit lah. So boleh betulkan dua parts ni nanti. Okay, thank you. Joshua dia dah ingat nak balik rumah ni. Nak balik rumah makcik Joshua. Balik mana? Tak dah cikgu. Tak balik? Tak cikgu. Tak balik rumah makcik? Tak boleh? Susah nak balik, banyak condition, tak nak cikgu. Oh, dia kena report polis Tak dah. Oh tak, banyak condition, personal condition lah. Bukan. Bukan? Condition college lah cikgu. Oh, college. Apa condition dia? Kalau balik bulan 3 baru boleh balik sini. Kalau balik mana bulan 3 baru boleh datang sini? Sebab kuarantin. College hanya bagi pelajar balik pada mid-sem break saja. Kalau kita balik semasa Chinese New Year lah. Oh, mana you akan extend dia punya sampai mid-sem punya ni lah. Oh, sambung cuti lah, lagi best. Tak ada cikgu. Tak best. Ada itu amali test. Tak tahu macam mana cikgu. Oh, amali test. Kalau macam computer science, kita buat secara, adalah dia punya method dia. Cuma yang lain yang mungkin mungkin subjek science tu cikgu tak sure lah macam mana dia nak buat. Tapi kalau dah dibenarkan mesti ada cara lah, tak boleh lah. HCP benarkan and then bahagian akademik kata tak boleh lah, dia kena selari. Kalau HCP kata cara macam ni boleh, akademik pun mesti ada cara. HCP kata depends on lecturer. Oh, HCP kata macam tu lah. Oh, susah lah macam tu Betul. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, kita continue. Ni siapa Izwan. Okay, kita tengok Izwan punya. Okay, so input process output, number of brand A, number of brand B, calculate total sales and commission based on the number of computers sold for both brand A and brand B. Okay, total sales and commission. And then yang penting kat sini commission, jangan tulis lagi total sales Okay. And then okay, start and stop, input number of brand A, number of brand B. Yang ni betul yang IPO yang tadi tu betul. Walaupun tujuan kita nak cari commission, bukan nak cari total sale, tapi dalam proses tak ada masalah yang nak letak calculate total sale dulu dan sebagainya. Sebab nak cari commission memang most of the way to find commission kena cari total sale dulu sebab tu dia masukkan calculate total sale dalam ni. Okay, diterima, tak ada masalah langsung tapi dekat output jangan tulis total sales. Tulis total sales tak diterima lah. Yang penting mesti ada commission. Okay, next untuk pseudocode, sorry. Okay, so start, indentation, input number brand A, B, calculate, and then we got the formula to get the total sales.
Okay, dah dapat total sales and then baru dia kira commission. Okay, and then output commission. Okay, and then stop. Boleh pakai output ataupun pakai print atau boleh pakai display. Okay, and then start, and then input number of brand A, B, and then the formula, both formula, and then the output. Okay, shape pun betul, ada input, ada output. Okay, semua betul. Alright, thank you. Well done Izwan and Josh. Okay, kita tengok ada lagi tak. Aulia. Okay, Aulia, kemas tulisan dia. Okay, so input, quantity brand A, quantity brand B. This is the most appropriate guna quantity atau number. And then calculate total sales and commission. Okay, based on quantity brand A, brand B. Okay, and then output commission. Okay, start, input, quantity, calculate, total sales, and then commission. Okay, kalau you nak terus directly nak cari commission, buat satu formula pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. And then output commission, stop. Okay, start. Okay, shape betul, shape betul. Okay, betul. So full marks for Aulia. Okay, thank you for this answers. Okay, yang you bagi dekat Sir. The cooperation, good cooperation from all of you. Okay, so kita nak cuba buat satu soalan yang melibatkan selection lah. Kenapa ni? Okay, sekejap. Angkah. Okay, so kita try to do one question about selection. Okay, ini satu soalan tentang selection. Okay, soalan number 7. Ahlim plans to install, ini bukan selection. Number 8 ni selection. Kita buat soalan selection dulu. Okay, given the following algorithm, identify the input, process, output. Okay, and then start read integer. If integer mode 2 is not equal to 0, then display the number is odd, else display number is even, and then end. Okay, you can, this is the example of pseudocode where pseudocode here is involving the control structure of selection. Okay, pseudocode ni dia melibatkan control structure of selection. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kalau yang melibatkan selection, okay, yang melibatkan selection kat sini, dia mesti ada perkataan if. Kalau ada perkataan if, maknanya dia melibatkan selection. Okay. If ni mean that if this condition true, then please run this. If this condition is true, you can run this. Siapa on mic tu? Offkan mic. Okay. If the condition here is true, then you can run this. If the condition here is not true, then you can bypass this. Okay. So this one below the condition or below the if, we call it as a true block. Siapa on mic ni? Please, yang on mic ni please off your mic guys. Siapa yang on ni? Yasmin off the mic. Okay, thanks. Masih dengar lagi bunyi ya. Mana datang bunyi ni? You all dengar bunyi tak? Tak. Bunyi Tak ada, berdesing-desing. Sir. Ada. Cikgu bunyi earphone dah rosak. Dah 2 kali dah cikgu tukar earphone Itu headphone rosak. Ni dah mula berdesing-desing dah nak rosak ni. Okay, never mind. We continue. Okay, so listen Okay, below the if statement, below the if, this one yang kotak atas ni, ini adalah dia punya condition. This is condition. Condition ni adalah syarat lah. Okay.
Kalau syarat dia true, kalau hasil daripada syarat ini true, so dia akan go to true block. Kalau hasil daripada syarat ini false, so it will skip the true block. Kenapa cikgu kata skip? Kenapa cikgu tak kata dia pergi ke sini? Not necessary. Because the example here is for, this one is for dual if. Okay, example yang ditunjukkan dekat sini adalah dual if. Sebab apa? Sebab kalau this one is true, dia ada else, dia boleh pergi sini. So ada dua pilihan, dual if. Kalau dia single if, dia tak ada pilihan dekat bawah ni. Dia tak ada pilihan. That is single if. You only have one if saja kat sini. If the condition meets true, so it will run the true block. If the condition meets false, it will not run the true block, it will skip the true block, dia akan pergi turun ke bawah. Okay, so I hope you understand. Okay, the concept of single if and dual if lah. Sebab bila when we enter the topic selection, bila dah masuk topic selection, kita akan banyak bermain-main dengan ni lah. Okay, so how to write the macam mana nak buat dia punya flowchart pula? Okay, how to write the flowchart. So cikgu akan convert benda ni ke dalam flowchart dekat tepi ni lah supaya you benda nampak. Okay, how to write the flowchart. So we have start. Okay, after start and then you go to read integer. So read shape must be in parallelogram lah. Read shape dia mesti parallelogram. Okay, so read integer. Okay, after read integer, then you go to the if statement here. So once it meets if statement, you need to draw a diamond. Bila masuk saja if statement, mesti draw diamond. If ni, satu diamond. Okay, so the condition kita kena masuk dalam ni. So integer mod 2. Okay, not equal. Okay, not equal. Not equal to 0. Okay, so this how we write the condition. Boleh pakai simbol ni ataupun boleh tulis not equal. Kalau dalam coding not equal tu lain. Okay, cikgu tunjukkan dekat you all macam mana nak buat. So integer, ni integer, mod 2 not equal to 0. Okay, you boleh pakai perkataan not equal atau you boleh guna simbol ni, not equal. Tapi you tak boleh guna simbol coding sebenar. Ini simbol coding sebenar, not equal. Simbol ni tak boleh guna dalam flowchart ataupun dalam pseudocode. This is the coding style ataupun coding way to write not equal. Kalau equal macam ni dalam coding, kalau not equal kita tak seruan dekat depan dia. Okay, so kalau the condition is not equal to 0, then it will go true. Kalau condition is equal to 0, then we go to false. So kalau dia true, so dia akan display lah. Display shape macam ni lah. So display. Kalau dia false, so dia akan display another thing. Akan display another thing. And then both of these two, dua-dua ni akan pergi pada stop. Okay. Dua-dua ni akan pergi pada stop lah. Okay, boleh faham? Okay, ini kita akan masuk next week. Hari Khamis ni, cikgu akan cari masa yang ramai boleh bersama. Mungkin kita ambil masa yang sebenar ataupun kita ambil masa lain. Nanti cikgu tanya dalam grup. Hari Khamis ni kita akan buat kelas amali lah. Amali mana kita buat coding dan kita akan buat coding untuk selection dan repetition. Minggu depan kita akan cover
pseudocode dan flowchart untuk selection dan repetition. Okay guys, minta maaf cikgu dah ambil you all punya masa 1 minit. Okay, until we meet again, thank you very much for your attendance, thank you very much for your focus, thank you very much for your cooperation during the class. Okay, if you have any question, you can stay back, otherwise you can go to take your rest. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. 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 Okay, Thank you, sir. Bye. Thank you, Terima sir. kasih cikgu.